اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Amin. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua dalam keadaan yang sihat. Syukuran kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat yang banyak yang masih diberikan. Dan antara nikmatnya ialah kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk membaca dan cuba untuk memahami perkataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaupun mungkin satu ayat, walaupun mungkin satu perkataan, walaupun mungkin hanya satu poin je yang kita dapat, tapi itu satu perkara yang sangat baik yang Allah tak berikan pada orang lain. Waalaikumsalam Majalim. Ahlan. Baik. Kita mulakan malam ini yang kita nak membaca sekali lagi surah Al-Hashr ayat yang ke-21. Surah Al-Hashr ayat yang ke-21. Ustaz, aku tanya Ustaz, muka surat berapa Ustaz? 548. 548. Saya balik pakai Quran di kampung ni lain macam tak? Al-Hashr, okey. Ini tadi. Okey. Boleh kita nak baca ayat ke-21 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Terjemahan silakan. Jaya, boleh ke? Boleh Ustaz. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Baik. Kita dah lihat pada minggu lepas, sesi yang lepas, mengenai law anzalna hadzal Quran, itu adalah teknologi Allah berikan kepada manusia yang sekiranya kalau macam kita dah sebutkan pada minggu lepas ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 72, dan inna aradnal amanah, sesungguhnya kalau sebenarnya kami telah membebankan amanah kepada langit dan juga bumi. Pada surah yang ke-33 ayat ke-72, dua ayat yang terakhir pada surah Al-Ahzab pada muka surat 427. Muka surat 427. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya.
Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Iaitu jahil, tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu. Zaluman iaitu suka melakukan kezaliman, terutamanya kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman yang dilakukan kepada Allah, dia ada kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Tetapi kezaliman yang dilakukan baik kepada Allah ataupun kepada manusia lain, itu semua nanti akan berbalik kepada diri dia sendiri akibatnya. Maka semua kezaliman yang dilakukan kepada orang lain itu sebenarnya sedang dilakukan terhadap diri sendiri. Dan jahulan, asal perkataannya adalah jahala, iaitulah jahil. Itulah jahil. Ya, saya. Ustaz, saya tak berapa faham apa ni makna ayat ni Ustaz. Sebab apa ni kalau berdasarkan kepada terjemahan, seolah-olah Allah offer langit, bumi dan gunung-gunung untuk apa ni memikul amanah dalam Al-Quran ni, dan mereka tolak kerana mereka takut tidak dapat melaksanakannya kerana terlalu berat apa ni ayat-ayat Allah ni. Lalu bila dia kata lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Jadi apabila gunung ganang apa semua tak mau, manusia ambil, kemudian Allah kata sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Adakah tak tahulah, kalau sekali pandang dia seolah-olah manusia ni apa ni pi ambil benda yang tak sepatutnya. Macam tu ke Ustaz? Ataupun saya salah apa ni? Kenapa Allah kenapa Allah buat perbandingan dengan gunung, dengan apa tu, antara gunung dengan kita ni diberi otak, tapi yang itu tak ada otak. Pemikiran tu tak sama macam kita. Tetapi kenapa pula dalam pada tu Allah katakan sungguh manusia ini sangat zalim dan sangat jahula, sangat bodoh kan? Kenapa dia kata manusia tu macam Allah, macam seolah-olah Allah menghina manusia yang sanggup memikul Al-Quran tu, sanggup menerima Al-Quran. Apakah salah apa ni saya cakap macam tu? Baik. Sangat cantik dia. Lain ada siapa nak respon pada persoalan Haji Yahya? Siapa nak respon, berkongsi? Saya rasa realitinya memang dia tak bagi pun dekat gunung ganang tu, dia umpamakan aja rasa saya. Dia nak tunjukkan betapa beratnya amanah yang patut dipikul oleh manusia ni, sebab manusia awal-awal lagi dalam perut ibu dah mengaku dah akan taat, akan ikut semua perintah Allah kan. Betul ke Ustaz? Ataupun benar-benar Allah tu kata dekat gunung, kau ambil lah, ikut semua tanggungjawab ni. Lepas tu gunung kata tak boleh, nanti dia pecah belah. Betul? Allah benar-benar telah kemukakan. Betul, Allah benar-benar kemukakannya. Macam mana kita tahu Allah telah kemukakan? Daripada ni perkataan aradna. Baik, ni dalam bahasa Arab aradna. Apakah bentuk perkataan aradna? Kami memukakan. Apa aradna dalam bahasa Arab? Perkataan dia bentuk apa? Isim, fi'il ataupun harf? Fi'il. Bentuknya bentuk Fi'il. Fi'il apa? Oh, harus madhi. Fi'il Madhi madhi. Ustaz. Baik, cantik. Macam mana tahu fi'il madhi? Apa kataan dia? Ada telah. Ada telah. Arab dia. Nahnu. Nun alif tu nah. Nun alif tu nahnu. Dah masuk kelas bahasa Arab, kena jawab style Arab lah. Kena cakap. Sebab dalam Arab dia tulis Ustaz, nun alif di akhir perkataan dan sebelumnya sukun. Barulah. Kan? Barulah kelas saya. Kena panggil Haji Syekh. Haji Syekh punya bidang, Haji Zainal. Kalau kita guna telah, kan, sebab terjemahan dia telah, dia boleh lah, tapi dia tak, soalan tu, jawapan tu tak ada kelas sikit lah.
Dia jawab ada kelas sebab teks Arab dia tulis Ustaz, nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Kan. Baru dengar pun wah, tengok teks Arab tak tengok terjemahan pun. Baik. Maka bila tunjukkan fi'il dia adalah kata kerja, kan? Perbuatan. Ya. Madhi menunjukkan sesuatu yang telah Berlaku. berlaku. So itu dalam terjemahan Allah kata sesungguhnya kami telah kemukakan. Maksudnya Allah dah buat ke belum? Memang dah suruh lah, dah minta Dah lah. suruh dah. Dah Dah real suruh lah. dah kepada langit, dah suruh dah kepada bumi, dah suruh kepada al-jibal, kepada Gunung Ganam. cuma mereka fa'abaina. Mereka Menolak. tidak mahu Mereka enggan. menerima amanah tersebut. Oh, dia fikiran dia lagi bagus daripada kita. Dia tak berfikir. Dia tak berfikir. Betul. Maknanya langit, bumi dan gunung ganang dia sedar diri. Kan? Dia ukur baju di badan sendiri. Dia tahu kapasiti dia. Boleh tak? Amanat tu berat lah. Amanat tu. Fa'abaina maksudnya kalau tengok pada kalau kita Mereka telah potong menolak. pada huruf fa, kan? Maka Satu menunjukkan sesuatu yang segera. Oh, Kita telah maknanya menolak. ayat ni support Sesuatu ayat yang tu segera. lah. Ayat ni support ayat yang 21 ni lah ya. Ayat ni support ayat 21. Oh. Yang ini pada minggu lepas kita dah lihat, cuma kita lihat secara umum je. Segera maksudnya Allah kemukakan je terus mereka tolak. Tak fikir panjang. Tak ada boleh bagi saya waktu, saya nak fikir sekejap, tak ada. Sebab apa mereka tolak secara segera? Sebab mereka sedar mengenai amanah itu besarnya. Besarnya amanah itu, tanggungjawab nak menjalankan amanah ini, dia sedar. Dia kena sedar. Barulah dia boleh nak cepat nak menilai. Cepat nak menilai. Haji Yahya kan dia kata dia Allah kata manusia ni bodoh jahil kan. Sebab dia ada otak tapi dia terus ingkar. Yang Jibal ni tak ada otak pun tapi dia boleh menolak. Ya tu Tak, dia. itu buat saya confused. Real ke tidak ya? Kenapa Allah sanggup kata seolah bila Allah kata macam tu dia kalau kita dalam bahasa kita ni seolah Allah menghina kita. Apalah gunung ganang semua tak nak dipotong ni, yang kamu ni pergi ambil buat apa? sebab kita tak fikir. Itu saya confused sikit. Sedangkan Al-Quran tu diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad. Allah nak turun Al-Quran tu sebagai panduan untuk kita. Tetapi kenapa Allah cakap kita ni sangat zalim dan sangat bodoh untuk ambil Al-Quran tu? Atau kerana kita ni terlalu zalim dan terlalu bodoh, maka kita kena ambil Al-Quran tu sebagai panduan. Ustaz? Betul lah tu. Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Yang tu boleh pakai, Ustaz? Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Baik. Itu satu soalan yang sangat menarik kan untuk kita fikirkan. Kenapa? Kerana yang makhluk yang lebih besar daripada kita pun mereka tak sanggup nak mengambil amanah ini kerana kita telah sebutkan dia adalah qaulan saqilah, satu perkataan yang berat kan, tanggungjawabnya untuk diamalkan dan juga untuk disampaikan. Ini tak ada otak. Kita nak belajar pun dah berat kan. Oh ini orang dengar kata apa belajar kan. Belajar rasanya masuk kelas tadabbur tapi tak ada otak lah, tak ada apa. Dengar bunyi macam ganas. Bunyi tengah cakap sendiri Tapi kan. kan Ustaz, saya kata memang Allah dah takdirkan. Sebenarnya dia buat tu memang untuk manusia. Tapi dia sindir kat sini. Dia perli. Bila orang tu betul-betul jangan sombong lah, jangan sombong. bila orang tu betul-betul ambil Al-Quran tu untuk panduan hidup dia, dia punya martabat lagi tinggi lah pada gunung tu. Lagi kuat lah dia pada gunung tu bila dia berjaya memikul amanah ni. So the challenge lah, the challenge. Entah betul ke tidak. Menarik. Betul. Ustaz, saya teringat ada satu yang pasal Nabi Musa masa dia pergi ke Gunung Sinai tu kan Ustaz. Lepas tu dia cakap dengan Allah kan. Sampai lepas tu dia sampai cahaya, sampai dia pengsan tu. Nampak cahaya tu. Cahaya tu. Itu ada kena mengena ke Ustaz dengan gunung ni?
Itu Sinar. Itu kekuasaan Allah. Allah. Itu kekuasaan Allah. Dia nak sangat Dia- melihat Allah kan. Yang melihat Allah. Sampai dia pengsan lah. Sampai pingsan. Itu lagi lah Oh, kalau lain lah. perkataan Itu lain. Allah pun gunung pecah, apatah lagi kalau kata Allah tu sendiri nak memang lagi Jumpa. memang takkan mampunya lah, jauh. Okey. Baik. Okey. Tapi memang tunjuk memang pecah Allah. Gunung tu kan. Batu dia siap bersusun sekarang. Betul. Betul. Ada ni Ustaz. Ada kesan dia sekarang. Wallahu alam. Ada memang. ada. Gunung Sinai ada dekat Mesir ada. Tak, maksud saya Gunung yang Allah turun, yang pecah belah Allah turun pada kesan yang Nabi Musa nak tengok Tuhan tu, apabila dia tunjuk sikit kat gunung pecah belah tu, ada kesan tu sekarang. Ada. Gunung tu ada lah, Gunung Sinai. gunung yang pecah Tak, tu Pecah-pecah Allah. pecah-pecah lah. tu ada. Pecah-pecah tu ada. Ada ustaz beritahu Ada ada. ya? Okey. Memang tersusun batu-batu kecil dia. Oh, InsyaAllah. Betul, boleh dia ambil pengajaran tu. Nanti boleh Google gambar dia. Baik gambar dia. Gambar. Kita tadabbur tak habis. Banyak soalan kita hari ni. Okey. Ini itu memang salah satu tadabbur adalah dengan bertanya. Tak tanya So kita tak so fikir. dah terjawab tak Yahya ni? It's good for you to articulate it, but is it answered your concern? I think so lah. I took it in the other way lah. I rasakan Tapi memang betul lah dah ada support dia ni ni. Inna arad dina ni memanglah Allah dah bagi dah dekat dia orang ni kat gunung ni. no, I tak question yang Allah bagi kat gunung, bagi kat langit semua tu I tak question. Tapi bila Allah patah balik kat kita ni ambil sebab kita ni jahil sangat dan kita ni bodoh sangat. That part tu I rasa apa hal yang Bukan macam tu. Bukan macam tu. You shouldn't tak patut you terima macam tu. Cakap dia challenge you. Manusia Itulah. ni. Itulah I'm trying to take it in a positive way lah. Dia maknanya kata kita ni we are zalim dalam Berat kehidupan. lah. Berat. Dan kita mungkin tak pandai dalam kehidupan. Maka dengan itu pencipta tu dia turunkan Al-Quran sebagai panduan untuk kita. Honor lah. Tapi the meaning tu dia put in such a way that actually you are useless lah. Kan last week Ustaz cakap apa tu manusia adalah perkara yang paling simple sekali penciptaan Allah. Lebih simple daripada gunung. So kita ni hina sebenarnya. Kita ni kecil aja. Janganlah nak besar kepala sangat. Okey, sekarang ni kita minta ustaz ulas. Yang sebenarnya kenapa Allah dah memang dah susun dah actually. Nabi Muhammad dia dah lantik dia nak bagi Quran tu sebagai panduan hidup kita kan. Manual kehidupan kita. Tapi kenapa pula dia pergi kata kita bodoh apa semua duk terima benda tu? Itu. Ustaz kena jawab. Baik. Ni semua tak puas hati ke dia gila bodoh sebenarnya ni? Bukan tak puas hati Ustaz. Memang betul lah Dia cara kontradik. Saja. Baik. Dia ditakdir, kita dah ditakdirkan dapat Quran tapi dia kontradikkannya kita macam kat situ. Ya, Kenapa? betul. Ustaz. Ya. Ustaz. Saya nak faham kenapa Allah kata itu kepada kita sedangkan dia Maha Pencipta. Betul. Dia boleh cipta kita ni way and above the bodoh level. Dia Betul. boleh buat dia nak buat kan. Betul. Tapi dia cipta kita, kemudian dia kata kita ni bodoh. Kita ni bodoh kita sanggup terima Al-Quran. Sedangkan Al-Quran compared to gunung. Sedangkan Al-Quran tu dia turun kat kita nak bagi panduan kat kita. Why does he have to say kita ni sangat zalim dan sangat bodoh? Baik. Bukan itu saja je ya. Ustaz boleh saya celah sikit Ustaz? Boleh, silakan Jalim. Okey, saya rasa kita ni makhluk Allah sebenarnya. Antara gunung ganang dengan manusia berbeza. Sebab kita diberi otak untuk berfikir. Jadi apa yang kita buat ni, kita ada choice, pilihan. Kalau kita mengikut syariat Allah, nescaya kita akan jadi baik dan kita akan membuat benda yang memberi kebaikan pada kita. Kita
jauhkan perkara yang mungkar. Jadi itulah saya rasa gunung ni memang dia tak terima lah apa ni Allah bagi kan. Benda tu berat, tanggungjawab yang sangat berat. Kita ni kita ada kefahaman. Kita boleh pilih jalan yang baik. Memberi kebaikan kepada manusia. Jadi itulah saya katanya, itulah satu perumpamaan dia punya perbandingan antara kita dengan makhluk lain. Sungguh beza, walaupun air, sungai, pokok they are life, tapi kita ni satu life yang berbeza daripada yang lain. Saya kata macam itu Ustaz, nak bagikan perbezaan antara gunung, air dan sebagainya. Kehidupan kita sangat berbeza. Kerana kita ni mempunyai daya fikir untuk memilih yang terbaik. Begitu Ustaz. Betul. Saya katalah. Betul. Ustaz. Ya saya. Saya nak tanya satu. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kenapa Allah tak kata sungguh Al-Quran itu akan menjadi panduan bagi manusia supaya tidak zalim dan tidak bodoh. Allahu ya'lamu. Baik. Okey. Jazakumullah khairan kepada semua yang sudi berkongsi. Menarik poin yang diberikan oleh semua. Kalau cuma kita tak tulis je tadi. Kalau kita tulis, kita cantum, dia jadi satu jawapan yang sangat baik dan lengkap sebenarnya. Kan, terima kasih semua. Baik. Okey. Kita dah ketahui amanah yang Allah berikan ni adalah satu perkataan yang sangat berat. Maka pertamanya ialah langit, bumi dan juga gunung ganang, makhluk semua ini mereka sedar akan amanah ini. Maka sebab tu mereka tolak siap-siap. Seumpama orang yang dia tak boleh makan pedas kan, ataupun orang Gaut dia tak boleh makan seafood, dia disuakan dengan ketam sambal. Awal-awal dia dah tolak. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak boleh makan seafood. Maka amanah yang Allah kemukakan kepada langit, bumi dan juga gunung ganang, Allah sua je dia tolak. Sebab apa? Dia dah tahu dah mengenai amanah tersebut. Baik. Maka hebatnya lah gunung, bumi dan juga langit ini mereka sedar amanah itu value dia. Apa nilai dia yang ada pada amanah tersebut. Sehingga mereka terus nak tolak. Tapi manusia tak sedar mengenai value amanah ini hingga mereka pikul amanah tersebut. Baik, dan pada penghujung ayat ini Allah sebutkan bahawa manusia zaluman jahula. Saya sebutkan tadi kenapa Allah sebut manusia ni zalim dan bodoh. Kan? Sedangkan dia yang ciptakan kita dan dia yang turunkan Quran. Dan bukan itu sahaja. Bahkan kalau kita dalam ayat ini pun, dan bukan saja Allah sebutkan kita zalim dan juga jahil, tapi perkataan zaluman ini, okey baik, bentuk perkataan zaluman, apakah dia? Isim, fi'il ataupun harf? Zaluman. Isim. Isim. Baik, Isim. apakah tanda dia? Tanwin di akhir perkataan. Diakhiri dengan tanwin. Jahulan Pun isim. Tanwin. isim juga. Isim. Tanda dia sama diakhiri dengan tanwin. Tanwin. Isim. Apakah tadabbur ataupun kefahaman tambahan yang boleh kita dapat daripada perkataan yang berbentuk isim? Akan Dia tak akan berubah. tak akan Akan berubah. tetap dan tak berubah-ubah. Tak ada masa. Dia tetap dan dia tidak akan terikat berubah. pada masa. Tak terikat dengan masa. Maksudnya sentiasalah dia begitu Zalim tidak dan berubah. bodoh. Macam nama saya Faiz, saya tetap nama Faiz daripada saya kecil, besar Sampai sampai saya mati. mati nanti sama. Mana Allah sebut manusia ini zalim Dan bodoh. dan jahil. Kan Allah bukan saja sebut manusia ni jahil, zalim dan jahil, tapi Allah kata dia memang perangai dia macam tu. Tak berubah sampai bila-bila. Ya Allah. Sentiasa tak berubah manusia itu, Itu perangai dia itu zalim dan juga jahil. Tak berubah. Kan? Dia tambahkan lagi teruk sebenarnya apa yang Haji sebut. Kan? Haji question kenapa Allah sebut kita ni zalim dan jahil. Tapi bukan saja Allah kata manusia ni zalim dan jahil. Tapi sebenarnya Allah kata manusia ni memang sampai bila-bila memang Zalim dan jahil. Sampai bila-bila. Memang kalau bodoh tu bodoh betul-betul. Kenapa Allah kata macam tu? Sabar Haji Yahya, sabar. Biarlah Ustaz Baik. habiskan dulu. Baik. Sabar. Baik, kita boleh lihat dua perkara ini
dalam dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita tak cerita umur lah. Kita tak cerita umur, kita cerita hari. Dalam hari ni daripada pagi tadi kita bangun sampai sekarang jam 9.30 malam, ada tak kesalahan yang kita dah buat? Ada. Kan kalau saya sebut dosa, orang rasa macam dosa tu macam besar, macam minum arak, tak semayang, tak apa, tak. Kesalahan. Ada tak buat kesalahan? Maksud dia buang masa, kesalahan tak? Buang masa, kesalahan. Everyday ada kesalahan, Ustaz. Lalai dalam solat, kesalahan tak? Kesalahan. Kan? Baik, ada tak buat kesalahan? Ada. Daripada hari ini sampai pukul 9.30. Baik. Maka kita cerita tentang hari ini saja, umur kita dah berapa, yang umur kita hari ini, kita masih lagi melakukan kesalahan hari ini. Semalam ada tak lakukan kesalahan? Ada. Maka kesalahan seseorang, siapa buat salah kepada Allah, dia akan dapat dosa lah. Besar ataupun kecil. Seseorang yang menimpakan kepada diri dia dosa, maka dia adalah orang yang Zalim. itu yang namanya menzalimi diri sendiri. Maka betul tak manusia itu memang zalim sampai bila-bila? Betul. Zalim sampai bila-bila. Kita tak sebutkan zalim yang kita tak pandang zalim tu dosa yang besar. Minum arak ke, bunuh orang ke, riba ke, tak. Benda yang kecil pun untuk orang mukmin, yang kecil dosa dia seperti gunung yang nak menghempap dia. Maka apa jua bentuk dosa ataupun kesalahan, itu adalah kezaliman yang seseorang buat pada diri dia. Kenapa? Kerana setiap saat yang dilalui dalam kehidupan dia, Allah akan tanya. Walaupun siang tadi, Ustaz, hari ni saya tak buat apa, Ustaz. Saya tak buat apa. Saya cuma baring tidur je. Saya tak buat apa-apa. Zalim tak? Zalim juga. Zalim. Kerana masa yang Allah berikan bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Baik. Maka kita semua akui bahawa yang Allah sebutkan manusia bukan saja zalim, tapi memang dia akan zalim sampai bila-bila. Di setiap peringkat umur dia. Baik. Setuju. Jahulan. Soalan yang satu saja soalan yang mudah. Kita tak cerita tentang perkara lain. Kita cerita tentang Quran. Kita tahu tak tentang Quran? Tahu. Tak tahu. Tak tahu semua. Tak tahu sangat. tahu. Tak tahu banyak. Okey, tak apalah, Quran banyak sangat. Solat. Kalau cerita bacaan dalam solat, kita tahu tak? Tak. Tahu Bila baca, sikit-sikit. kita sedar tak setiap bacaan yang kita baca? Setiap zikir, setiap doa yang kita lafazkan, kita tahu tak? Tak tahu sebab dia auto, Ustaz. Auto. Tak tahu. Jadi kita dah solat berapa puluh tahun? 60 Berpuluh-puluh tahun, 40-50 tahun. Tapi Sejak balik. betul tak kita masih lagi jahil tentang solat kita? Betul. Ya, betul. Masih lagi jahil tentang solat kita. Sebab tu attend kelas Ustaz ni. Tapi saya pun tak adalah terlepas dalam jahil tu, masih lagi banyak. Baik, maka bila kita cerita tentang Al-Quran, kita fokus tentang Al-Quran, kan amanah ini ceritanya mainnya adalah tentang Al-Quran. Qaulan tsaqilan, perkataan berat yang Allah nak berikan. Maka bila kita kaitkan dengan Al-Quran, banyak tak hukum-hukum dalam Quran ataupun arahan Allah yang masih kita langgar? Banyak. Ataupun larangan Allah yang masih kita buat? Banyak. Maka sudah tentulah orang itu dia adalah zalim, masih melakukan kesalahan. Banyak tak tentang Quran yang masih lagi kita belum tahu? Banyak. Maka kekallah manusia ini, Allah akan kata kekallah di dalam keadaan yang jahil. Sebab itu ustaz-ustaz ataupun ulama yang mengkaji Quran, entah berapa puluh tahun dia menghabiskan masa dia menghabiskan Al-Quran, tengok Allah masih tak gentar untuk mengatakan bahawa dia masih lagi jahil. Sebab apa? Setiap masih lagi tak akan habis kalau mengkaji setiap perkataan yang Allah berikan. Sebab itu kan ayat yang famous yang itu kita dengar, apa dia? Kalau tinta 7 laut dijadikan kan? Ya. Takkan habis ilmu Allah. Ini sebahagian daripada ilmu Allah. Allah tak gentar mengatakan manusia akan sentiasa jahil. Berkumpullah semua manusia nak mengkaji tentang Al-Quran sampai hari kiamat, tetap pasti ada maklumat yang akan dia dapat bawa keluar daripada Al-Quran itu pada setiap generasi. Ia tidak akan habis. Maka kejahilan manusia terhadap Al-Quran khususnya itu akan berterusan. Tapi itu bukanlah menjadikan kita tak apalah, dan memang kalau aku usaha pun akan jahil, so tak apalah.
Kan Allah dah memang tahu aku ni jahil. So Allah akan maafkan. Bukan. Allah nak menjadikan, Allah sebutkan ini adalah sifat manusia yang secara asasnya. Tapi macam yang Haji Halim sebutkan tadi, itu semua atas pilihan masing-masing. Kita nanti akan ditanya tahap kezaliman kita terhadap Al-Quran, tahap kejahilan kita terhadap Al-Quran. Berapa banyak? Sebab tu kan dalam Quran Allah tanya, tidakkah kau melihat? Tidakkah kau mendengar? Surah yang ke Mana tu? selalu lupa surah. Yang insan. Surah Az-Zukhruf. Surah ke-43 ayat ke-44. Surah ke-43. Surat berapa? Sebentar, kita tengah buka. Surat 43. Muka surat 492. 492. 44. Ayat 44. Muka surat Ya. 492, surah Zukhruf, surah 44, ayat 43. Maaf, ayat 44. Surah 43, ayat 44. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Wa sawfa tus'alun. Terjemahan. Ayat 44. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban Tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan. Maksudnya apa? Dia ada tambah Allah. lagi ya. Itu dalam terjemahan saya, dalam kurungan. Saya pakai Syamil Al-Quran ni kat sini. Quran saya tak ada. Apa boleh? Dan Memang sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah satu kemuliaan yang besar kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu kerana diturunkan dalam bahasa Arab, dan kamu akan ditanya kelak tentang isi kandungannya yang telah kamu amalkan. Masya Allah. maknanya Allah akan tanya berapa banyak yang dah amal. Nak amal kena Baca, kena faham. kena baca, kena faham dulu. Baru boleh nak amal. Maka sebab itu zaluman dan jahulan, zalim dan juga jahil, itu dua sifat manusia yang kekal dengan Al-Quran ini. Dengan suruhan Allah dan juga larangan Allah dalam Quran, mereka akan sentiasa menzalimi diri mereka dengan melakukan apa yang tidak sepatutnya, yang bertentangan dengan arahan Quran. Kenapa? Kerana kejahilan diri mereka terhadap Al-Quran itu, dan juga kejahilan mereka terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla. Kadang dah tahu tapi masih lagi melakukan sebab jahil. Jahil bukan sebab tak tahu, tapi jahil bukan tak tahu arahan, tapi tak kenal Tuhan yang menuturkan arahan tersebut. Mulai saat ini kita kena buat sesuatu. Mana? Mulai saat ini kena buat sesuatu supaya tak jahil. Kena buat sesuatu, kan? Baik. Tapi dengan dua sifat yang Allah sebutkan ini, itu menjadi apa? Pilihan manusia untuk sentiasa berkekalan dalamnya ataupun tidak. Kita nak keluar daripada sifat zalim dan juga sifat jahil ini memang tak boleh, 100% tak boleh keluar. Tetapi kita boleh kurangkan percentage kezaliman kita dengan Quran ini dan juga percentage kejahilan kita dengan Al-Quran ini. Kenapa? Kerana umur yang Allah berikan, inilah dia yang nak digunakan. Kan? Allah Ustaz, 10% pun belum lagi. So kita kena bahagi berapa banyak umur yang Allah dah berikan dan berapa banyak pengetahuan kita tentang Al-Quran yang kita dah tahu, dan berapa banyak suruhan dan juga larangan dalam Al-Quran yang kita dah ikuti. Maka setiap kita, kiraan kita berbeza-beza. Kiraan kita adalah berbeza-beza berdasarkan umur kita, berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada. Soalan Ustaz, soalan. Ya, silakan. Saya nak tanya, ada tak pengarang ataupun cerdik pandai ataupun pentakrif Al-Quran ni
Based on this ayat kan. Baik. Dia listkan apa benda yang Allah suruh dalam Al-Quran tu. A, B, C, D, E. Apa benda yang Allah larang A, B, C, D, E. At least kita nak baca semua, nak kutip satu-satu tak dapat. Baca muka surat ni lupa. Baca ayat 25, 24 lupa. Mudah lupakan kita kan. Ada tak Ustaz? Dikumpulkan dalam satu buku. Ni dia ni, daripada Al-Quran ni saya telah kaji dah bertahun-tahun dah. Ini dia Allah yang suruh ni A, B, C, D, E, F. Sampailah berapa kali ulang balik kan. Yang ni yang tak boleh buat. Kemudian di situ dia bagi rujukan dia. Pertama contohnya apa yang suruh Allah suruh buat. Yang pertama Allah suruh semayang. Okey, semayang dia A, B, C, D, E, F. Dia bagi rujukan apa detail dia daripada semayang saja apa mungkin 4 muka lah Ustaz. Nak mula daripada wuduk, nak mula daripada mandi hadas, nak mula daripada ambil wuduk. Letih Ustaz. Itu fizikalnya, tapi yang dalaman yang detail dia selalu semayang ni dalam hadis kan. Dia punya suruhan ni dalam Quran. Suruhan umumnya dalam maksud Quran. saya Suruhan dalam Quran. Tak, kita ambil yang dalam Quran je lah. Faham. Boleh saya mencelah? Silakan. Sebenarnya ada buku tu. Ayat lebih tak ingat tajuknya. Tapi lebih kurang bermaksud ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran, ayat-ayat larangan di dalam Quran. Ada buku tu, tapi saya sendiri tak baca lagi. Ada. Masa kat Johor dulu ada dia orang bawa dalam kelas tapi tak dapat ikut kelas tu. Memang ada tajuk dia. Carilah lebih kurang ayat perintah dalam Al-Quran, lebih kurang lah. Tapi perintah dalam Quran, larangan dalam Quran. Tapi tak ingatlah. Ada. I suggest kelas tadabbur ni buat satu seorang. Lepas tu start kumpulkan ambil satu muka seorang. Ambil satu juzuk seorang ke, satu surah seorang ke. Dia dah ada terjemahan dia kan. Kita tengoklah ayat suruhan dia. Kalau dapat buku tu lagi mudah kita boleh pandukan buku tu. Sebab kalau kita cuba, kita pun ilmu kurang. Jadi kita akan mengambil masa untuk to get to the point. Kalau kita dapat buku tu bagus. Mungkin boleh daripada buku tu ambil mana-mana yang berkaitan yang sebab rasanya buku tu tebal juga. Cari balik buku tu. Tian. Ya, saya minta cari balik buku. Minta cari balik Tian kalau ada. Nanti comeback. InsyaAllah. Tapi itulah saya sendiri. Benda tu masa pindah dulu ada benda-benda yang tak buka lagi. Tapi insyaAllah boleh tanya kawan lah. Kawan kat Johor. Kalau kita nak buat sendiri, saya takut tak siap sampai tak ada masa. I don't think I have time. No, bukan. Mungkin Januari Allah izinkan dia banyak masa sekarang. Boleh I masuk. Saya Bani garanti tak akan siap. Kenapa? Tak boleh. Hak juzuk pertama mati. Nanti insyaAllah saya cuba dapatkan tajuk dia balik. Tak boleh siapnya. I tengok dalam Google sekarang ada buku ni. I tengok dalam Google. Dalam Google ya? Ada, I tengah Google ni ada. Apa title dia? 100 perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Quran part 1. There's also from other apa juga. There's few lah. You can Google. 100 je tu, tak banyak. Boleh pakai pada 100. Apa? Kita boleh buat slow and steady sampai umur kita habis. Amin. Kalau kita boleh buat bagus sangatlah tu. Jadi kita lagi kesan dia lagi mendalam kalau buat sendiri. Usaha kita, masya-Allah. Ada hasil, insya-Allah. Kita kumpul daripada apa yang dah buat kita kumpul dulu. That's a better idea. Kalau nak buat sendiri ni sangat tak payahlah. Dia main senap perut dia tinggal habis. Payah nak tunggu insya-Allah. InsyaAllah Haji Ayah. Boleh insya-Allah. Okey, saya minta maaf lah soalan saya tu. Dia lajak sampai macam-macam dah sekarang ni. Tak apa. Okay, sebab itu akhirnya apa kata? Kita proceed balik. Manusia ini masanya kurang tapi tanggungjawabnya banyak. Sebab itulah pelik kenapa dia ada masa lagi untuk dibuang-buang. Untuk buat perkara-perkara yang kosong. Baik, ayat tadi Allah sebutkan zalim dan juga jahil sifat manusia terhadap Al-Quran. Tapi kenapa Allah sebutkan ini kan? Ia adalah pilihan manusia untuk memajukan diri dia
agar tidaklah teruk sangat zalim dan tidaklah teruk sangat jahil, kerana Allah dah bagi dia modal, iaitu umur yang Allah berikan. Tambahan kita, Allah dah bagi kita modal lagi, iaitu apa? Iman yang kita nak gunakan dalam menghadapi semua ini. Baik. Tapi satu perkara yang kita juga kena sedar, dalam Allah kata manusia itu zalim dan juga jahil, Allah juga pada surah Al-Baqarah yang ke-30 ini, yang ketika mana Allah berkata kepada para malaikat yang Allah nak menjadikan di bumi ini khalifah. Kan? Para malaikat argue, dia kata kau nak jadikan di bumi ini orang yang buat kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami ini bertasbih memuji engkau dan menyucikan engkau. Kemudian pada penghujung ayat Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Mengetahuinya. Maksudnya Allah tahu manusia ini ada potensi untuk memikul amanah ini. Sebab Itu itu yang saya Allah cakap tadi, ada yang boleh jadikan ada dia potensi. khalifah. Sebab dia ada potensi untuk menjalankan ataupun memikul amanah ini, ada potensi. Kan? Maka yang manusia tak tahu ialah dia ada potensi pertama. Yang kedua yang manusia tak tahu ialah dia lahir saja dia di dunia sebagai seorang Muslim, dia dah ada tanggungjawab, dah ada kerja yang kena dijalankan. Itu yang manusia tak tahu. Ia menyebabkan dia leka daripada kerja ataupun tanggungjawab yang sepatutnya dia lakukan. Dia tak sedar perkara tersebut. Sedangkan Allah nampak potensi pada diri mereka untuk memikul amanah tersebut. Kan? Dan sebab itu orang dengan Al-Quran ini Allah akan angkat dia, kan? Nabi SAW sebutkan innallaha yarfa'u bihi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat sebahagian manusia dan merendahkan sebahagian manusia dengan Al-Quran ini. Kenapa? Yang Allah angkat di darjatnya itu, kenapa? Kerana dia berusaha, dia sedar akan tanggungjawab dia terhadap Al-Quran, dia menggunakan potensi dia yang ada, kan semua kelengkapan Allah dah bagi. Sebab tu Allah kata, aku bagi as-sam'a wal absara wal afidah. Lahir dalam keadaan tak tahu apa, Wasami'na wa ata'na, penglihatan dan juga hati. Itu untuk guna untuk nak menaikkan potensi yang Allah dah berikan itu. Maka manusia kena tahu Allah yakin terhadap kita, maka kita kena yakin terhadap diri kita yang kita boleh melakukan. Yang kedua, kita kena sedar yang kita ni ada tanggungjawab yang Allah dah berikan. Bukannya Allah jadikan hidup ni saja-saja. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu menyangka bahawa kami ni menciptakan kamu abasan, dalam keadaan tak ada apa-apa tujuan, suka-suka je. Macam main cipta anak patung, tak ada tujuan apa-apa. Orang cipta anak patung pun ada tujuan, nak buat apa? Nak jual. Nak jual. Ada tujuan kan? Orang beli anak patung nak buat apa? Nak buat main kan? Ada tujuan. Allah kata tapi takkan aku cerita manusia tak ada tujuan. Semestinya lah ada tujuan. Cuma yang manusia tak sedar ialah dia lahir itu dia tak sedar tanggungjawab yang dah sedia ada pada diri dia untuk dia pikul. Maka sebab itu dalam Quran Allah ingatkan balik apa yang manusia itu perlu lakukan terhadap kehidupan dia sebagai seorang Muslim. Kalau dia hanya nak memenuhkan hidup dia, kan, belajar kecil, masuk universiti, kerja, kan, kerja, cari duit, kahwin, beranak dan sebagainya, itu memang manusia biasa. Tak payah jadi orang Islam lah. Orang bukan Islam pun melalui perkara yang sama. So apa beza orang Islam dan juga orang bukan Islam kalau kita lalu jalan yang sama? Yang orang bukan Islam lalu, tak ada special. Kan? Tak ada special. Maka sebab itu orang Islam dia lahir dengan tanggungjawab dia terhadap Al-Quran. Allah tak menjadikan dia adalah sia-sia, Allah jadikan dia sebagai khalifah. Yang Allah tahu dia ada potensi mampu nak memikul amanah yang Allah berikan ini. Walaupun memanglah dia cuba sedaya upaya macam mana pun dia tidak akan mampu nak memikul amanah ini, tetapi Allah tahu dia boleh nak buat. Dia tak adalah terpeleot tu kan. Adalah kekuatan untuk dia nak memikul amanah tersebut. Cuma yang tak ada, yang kadang kurang adalah kesedaran apabila daripada lahir tu tak diterapkan kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap Al-Quran. Itu menyebabkan manusia rasa macam dia dengan Quran ni tak ada apa. Tanggungjawab dia dengan Quran setahun sekali. Bila? Bulan Ramadan. Nah itu dia rasa ada tanggungjawab lah dengan Quran.
Kan sebagaimana zakat pun dia rasa hanya macam setahun sekali. Kurangnya kesedaran terhadap tanggungjawab dia terhadap Al-Quran. Baik. Maka amanah yang besar yang Allah berikan kepada manusia, kalau kita balik pada ayat tadi, besar tak implikasi dia amanah ini? Surah 3 penghujung surah ni tadi. Baik. Kesan dia besar tak? Kesan dia sangat besar. Apa kesan dia yang sangat besar itu? Kesan dia infinity, Ustaz. kesan dia nanti kan. Baik, kesan daripada amanah yang Allah berikan kepada manusia, yang manusia nak pikul itu, dia akan menjadikan manusia ataupun al-insan dengan amanah yang Allah berikan ini, mereka akan jadi dia akan jadi dua golongan. Pertama, golongan munafik sekali dengan musyrik. Yang satu lagi golongan mukmin. Jadi ada dua. Manusia dengan amanah yang Allah berikan, sama ada dia akan masuk golongan munafik ataupun golongan musyrik, ataupun yang kedua dia akan jadi orang yang beriman kepada amanah ataupun Al-Quran ini. Maka orang munafik, orang Islam tak? Orang Islam. Tapi yang kita pun tahu sifat-sifat mereka. Orang musyrikin ni orang-orang apa? Kafir. Orang-orang yang syirik. dalam terjemahan orang-orang musyrik kan, musyrik. Syirik lah kan. Baik. Syirik ini adalah orang menduakan Tuhan. Orang kafir, orang yang bukan Islam. Dan juga orang Islam. Jadi jangan bimbang. Dua-dua ni ada peluang orang Islam terjatuh ke dalamnya. Aduh, saya takut. Orang musyrik pun ada kemungkinan jatuh dalam kesyirikan. Dan kita dah lalu mengenai syirik kan. Yang paling besar sekali adalah syirik kepada Allah SWT. Antaranya apa? Orang yang dia mempertuhankan dia punya hawa nafsu kan. Hawa nafsu. Surah 45 ayat 23. Dia mempertuhankan dia punya hawa nafsu dia. Dia mempertuhankan kerja dia, wang ringgit dia, apa sahajalah yang menyebabkan dia mengenepikan hak Allah. Maka orang Islam dia boleh terjatuh dalam syirik. Dan yang kedua, orang yang beriman, mempercayai, yakin terhadap amanah, terhadap Al-Quran yang Allah berikan ini. Maka mereka berusaha menjalankan amanah tersebut dan sudah pasti dapat dijalankan dengan sempurna ataupun tidak? Ya. Benar. Sudah pasti tidak akan dapat menjalankan dengan sempurna amanah daripada Al-Quran ini. Kenapa? Kerana manusia memanglah zalim dan juga jahil. Tapi jangan bimbang. Allah kata apa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengasih. Zaluman, dan ghafuran ini lawan kepada zaluman. Kesalahan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita dan kepada Allah, juga kepada orang lain, Allah itu apa? Maha Pengampun. Kejahilan yang ada pada diri kita, Allah itu maha penyayang. Boleh bayangkan tak, anak-anak kita kecil dulu, dia buat kerja tersalah kan, kita tahu dia tak reti dan kita pun tak adalah terus marah dia. Kita ajar dia dengan sifat kasih sayang. Kita sayang dia, kita ajarkan dia sampai dia boleh buat dengan betul. Dia tak reti nak menulis kan, kita tak marah dia jahil tak reti menulis, tapi dengan kasih sayang yang kita ada, kita layan dia dengan baik sampailah dia tahu. Maka kejahilan manusia yang ada pada diri manusia, Allah itu rahiman, jangan bimbang. Allah maha penyayang, lawan kepada kedua-dua sifat manusia yang jahil ini. Itu sifat Allah SWT. Baik. Maka berat tak amanah ini? Berat, dia akan menyebabkan manusia itu sama ada munafik ataupun musyrik. Yang kedua, dia menjadi orang mukmin. Maka tugas kita adalah menjalankan amanah ini dengan yang terbaiknya. Jangan bimbang, bahagian Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi jangan bimbanglah kalau kita dah berusaha sebaik boleh tapi tak dapat juga nak jalankan dengan
sempurna. Jangan bimbang sebab Allah itu, Allah dah memang tahu dah. Memang kita takkan boleh nak buat. Cuma apa yang Allah nak tengok? Usaha. Effort tu yang Allah nak tengok. Baik. Maka ayat yang ke-21 kita sedang bincangkan ini, Allah nak mengingatkan kembali kepada manusia tanggungjawab yang Allah telah berikan kepada dia, yang mungkin manusia itu tak sedar kan betapa besarnya tanggungjawab tersebut, hingga Allah bawakan dalam bentuk fizikal supaya manusia itu boleh lihat tanggungjawab Al-Quran ini. Kalau Allah berikan ke atas gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, dia akan lihat, dia akan khusyuk serta pecah belah. Baik. Dan inilah kehebatan ataupun kekuatan Al-Quran. Kita lihat pada surah yang ke-13 ayat ke-31. Allah cerita mengenai kehebatan Al-Quran yang tak ada kitab-kitab lain boleh melakukannya. Pada muka surat 253. Muka surat 253 surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat ke-31. 253. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Walau anna Qur'an suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يأس الذين آمنوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. Baik, terjemahan. Haji Yahya kena mute ni. Haji Yahya mute tadi. Haji Yahya, sila unmute dulu. Tak dengar suara Haji Yahya. Haji Yahya ada ke tak ada? Wah, mute saya tak mute pun. Dia kadang mute sendiri semua. Baik, Dan Muka apa saya baca lagi? muka pun tak apa. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Baik, sampai situ je ya. Ya. Sampai situ je. Okey. Kita nak ambil bahagian awal terjemahan itu sahaja. Okey. Boleh Haji Yahya bacakan lagi sekali bahagian awal terjemahan. Okey. Ya, insya-Allah Ustaz. Dan sekiranya ada suatu bacaan yakni kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah
atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Baik. Yang Allah sebut tentang Quran. Tadi ayat 21 kita baca, gunung tu terbelah aja. Kan? Ini Allah sebut, kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung-gunung terbongkar bergerak dari tempatnya. Boleh bayangkan kan gunung bergerak dari tempatnya? Tak boleh bayang. Kan? Palu hari tu. Palu. Masya-Allah. Atau dengan sebabnya bumi dipecah belah mengeluarkan isi kandungannya. Boleh bayangkan tak? Boleh. Takut. Bumi ni keluar semua apa yang ada dalam, tak berapa lapis kat dalam tu yang kita tak tahu apa pun ada. Kan? Atau dengan sebabnya orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya. Orang mati boleh bercakap balik. Ajaib betul. Itulah dia, kalau ada kitab yang boleh buat, Quran je yang boleh buat semua tu. Sebab apa? Sebab dia satu tanggungjawab yang sangat besar, sampai kalau orang bercakap, kita macam kita kalau tak sihat, bos telefon kan, tak larat macam mana pun angkat telefon atau reply juga mesej tu. Sebab apa? Bos yang call, kita terkenal bos tu. Maknanya Allah nak bagi tahu Quran ni, kalau orang benar-benar tahu, orang sampai yang dia dah mati pun boleh bercakap, nak menjawab balik pertanyaan daripada Al-Quran. Bayangkan betapa besarnya Al-Quran yang Allah nak bagi gambaran kepada manusia kehebatan Al-Quran ini. Baik. Maka Al-Quran yang Allah berikan ini, jika diturunkan pada gunung, dia akan menjadi pecah belah, menjadi khusyuk dan juga berpecah belah. Baik, daripada Al-Quran ini, apa yang ada padanya? Yang ada padanya adalah, kita sebutkan tadi apa? Amanah. Yang menjadikan gunung itu pecah sebab apa? Amanah yang ada pada Al-Quran itu kan. Amanah yang ada pada Al-Quran. Amanah untuk apa? Amanah untuk kita nak baca dia. Amanah untuk kita nak faham. Amanah untuk kita nak amalkan. Dan amanah untuk kita nak sampaikan kepada orang lain. Maka itu amanah Al-Quran. Kalau kita sebut dia macam simple je. Kita nak kena baca, nak kena faham, nak kena amal, nak kena sampaikan. Simple je kan? Simple je. Tapi hanya orang yang menjalankan empat perkara ini sahaja yang tahu qaulan thaqila, betapa beratnya perkataan ini. Untuk kita nak konsisten baca setiap hari dah cukup berat. Kita nak faham, kita nak amalkan, kita nak sampaikan. Kita tak cerita sampaikan ke orang luar lah. Kita cerita nak sampaikan dalam keluarga kita je. Berat tak? Itu pun dah cukup berat dah, nak sampaikan peringatan Al-Quran kepada keluarga kita sahaja. Baik. Maka amanah yang sepatutnya manusia jalankan ini, ia akan menjamin apa? Ia akan menjamin kestabilan bumi. Dia akan menjamin kestabilan masyarakat. Dia akan menjamin peraturan yang Allah telah tetapkan itu berjalan dengan baiknya. Sistem yang Allah dah cipta itu berjalan dengan sempurna, tidak ada gangguan. Baik. Saya dalam beberapa hari ni terkesan dengan apa? Beberapa berita lah, dan sekarang ni antaranya yang tengah berita yang tengah panas ialah apa yang sedang terjadi, pergolakan yang sedang terjadi di Sudan, kan? Pergolakan yang sedang terjadi di Sudan. Pertama, kan, dengan dahlah negara miskin, orang di sana pun yang miskin, dengan perkara-perkara pergolakan yang terjadi sekarang ni lagilah memburukkan. Bayangkan, ialah kita bukan bayangkan cerita tentang negara, kita bayangkan saudara-saudara Muslim kita di sana. Bayangkan anak-anak kecil, orang tua, kan, dari sudut makannya macam mana, kesihatannya macam mana, kehidupannya macam mana, kan, membuatkan kita terfikir-fikir dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita di sini, yang walaupun hanya diuji dengan COVID, tapi masih lagi banyak nikmat kita yang masih ada. Yang pertama. Yang kedua, dalam sehari dua ni juga viral mengenai video murid dengan guru. Murid sekolah dengan guru, murid sekolah menengah dengan guru. Orang tu dikompilkan lah. Video tu dikompilkan macam mana murid-murid sekolah menengah waktu PDPR. Antaranya dalam video tu, cikgu tengah bercakap, diorang bersembang dekat chat tentang game.
bagi link game, and cikgu tanya soalan tak ada orang respon. Semua sibuk dengan sembang-sembang game dekat ruangan chat yang cikgu sendiri boleh baca. Kan cikgu tegur, orang tak stop. Ada video lain, pelajar share screen video yang kelakar, video orang menari yang kelakar punya lah. So kawan-kawan dia semuanya gelak, mengabaikan cikgunya yang sedang mengajar. Cikgu tegur untuk stop, tak stop juga. Kan? Juga beberapa kejadian yang merendahkan guru. Kan cikgu cakap semua buat tak tahu, cikgu tanya soalan tak jawab, kan bersembang sesama, cikgu tengah mengajar, sembang sesama kawan, kan tak menghiraukan cikgu. Maka kenapa perkara ini terjadi? Perkara ini terjadi rasanya kenapa? Perkara begini boleh terjadi. Tak ada ilmu. Didikan lah. Didikan. Dia punya attitude lah. Environment didikan. Tak ada, sebab kita tak ban handphone pergi sekolah. Sebab dia tak faham Quran. Tak, sikap manusia. Sebab kita tak ajar dia. Kita terlampau ni. Jangan salahkan gadget. Gadget tak ada masalah. Kita terlampau lembut kan? No, bukan salah gadget. Don't bring the gadget to school. Baik. You nak guna, you pakailah. You tak guna, you simpan. Itulah dia. Karakter lah. Ia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbincangan kita hari ini. Ia pada pandangan saya, dia adalah amanah yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tak jalankan dengan sebaiknya. Amanah yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tak jalankan dengan sebaik. Itu saya kata Ustaz, patut diterapkan apa perjanjian kita di alam rahim dulu. Mungkin anak-anak akan faham daripada awal. Tahu, tapi apa maksudnya, apakah tanggungjawab itu yang kebanyakan orang yang mungkin tak sedar apa yang dia kena lakukan. Dia lahir dengan ada tujuan, bukan tidak ada tujuan. Kan? Baik, kita lihat pada surah yang ke-7 ayat 56. Muka surat 157. Muka surat 157 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 56. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uuhu khawfan wa tama'a. Wad'uuhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Terjemahan. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Baik. Imam, salah seorang ulama tafsir, namanya Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Pernah dengar nama Syanqiti? Syanqit. Dia daripada satu wilayah Syanqit. Dia seorang ulama tafsir, nama kitab tafsir dia Adwa'ul Bayan. Pernah dengar Adwa'ul Bayan? Al-Bayan tu pernah dengar. Adwa'ul Bayan. Salah satu kitab tafsir yang dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Adwa'ul Bayan fi idhahil Qur'ani bil Quran. Dia seorang ulama Syanqiti, bukan orang Arab. Dia salah seorang pengajar, selain pada dia ajar di universiti lah, dia banyak dulu di Madinah. Kejap Ustaz sebelum kita proceed further. Haji Yahya dia punya terjemahan lain lah bunyinya sikit. Saya punya terjemahan ni macam ni ya. Silakan. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang. Dia bracket lah kan, kalau tidak diterima.
Lepas tu dia sambung, dia close bracket, sambung. Dan juga dengan perasaan berharap supaya makbul lah maksudnya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Lain sikit kan? Ya, Haji Ayamnya, terjemahan yang Haji gunakan tu dia terjemahan dia ikut ayat. Dia cuma tak tambah sangat yang dalam Dia tak kurungan. tambah, ya. Dan itu Ini dalam Syamil, kurungan Ustaz. tu beza pada penterjemah lah. Terjemahan asas tu ada. Baik. Syekh Muhammad Amir Al-Shankiti ketika mana dia mengajar di Masjidil Haram pada suatu malam, suatu hari, sampai pada ayat ini, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu buat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Allah dah bagi elok, maka jangan buat kerosakan di muka bumi. Beliau ketika mana membaca ayat ini, beliau menangis daripada mula kuliah atau lepas maghrib sampai isyak. Mudahnya tak sempat bercerita pun tentang ayat ni, dia menangis. Dia bertanya, kenapa manusia sanggup buat kerosakan, merosakkan sesuatu yang Allah dah jadikan dia elok? Kenapa? Dia bertanya-tanya soalan itu pada diri dia sambil dia menangis sampai habis, sampailah masuk waktu isyak. Baik. Apa kaitan dengan ayat ini dengan ayat perbincangan kita pada hari ini? Allah telah ceritanya adalah mengenai Al-Quran yang sangat berat amanah yang Allah berikan, yang secara fizikalnya kalau diletakkan ke atas gunung ia akan menjadi tunduk, menghina dan akan menjadi pecah belah. Apakah penyebab masalah-masalah yang kita lihat pada hari ini terjadi? Kan? Masalahnya saya sebutkan tadi adalah pada amanah yang kita tidak jalankan dengan sempurna. Kita tidak menjalankan dengan sebaiknya. Kita mampu melakukan dengan lebih baik daripada apa yang kita telah lakukan pada hari ini. Dan cumanya apa? Kita tidak berusaha lebih. Kalau kita usaha lebih, kita akan mampu melakukan tanggungjawab terhadap Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Kesannya apa? Kesannya yang kita lihat pada hari terjadinya apa? Terjadinya, kita membayangkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan buat kerosakan di muka bumi setelah Allah jadikan dia elok. Kita bayangkan apa? Kita bayangkan orang yang tebang-tebang pokok sampai tanah runtuh, kan? Jadi landslide. Kita bayangkan orang yang buat pencemaran udara. Kita bayangkan orang buat pencemaran air. Tapi kita terbayang tak kerosakan yang kita telah lakukan di atas muka bumi ini ialah dengan kita meninggalkan ataupun tidak menjalankan amanah ini dengan sebaiknya hingga terjadi kerosakan pada anak cucu keturunan kita. Kerosakan dari sudut apa? Kerosakan dari sudut akidah dan juga tauhid mereka. Akhlak mereka itu rosak. Sedangkan mereka ini Allah lahirkan dalam keadaan yang baik ke tak baik? Baik. Baik. Allah dah islahkan dia. Allah dah jadikan mereka itu dalam soleh. Sebaik-baik penciptaan dah Allah bagi dekat kita. Siapa yang buatkan mereka jadi rosak? Mak bapak. Kita yang buatkan. Walaupun kita mungkin tak jadikan dia Nasrani, kita tak jadikan dia Yahudi, tapi kita tak jadikan dia dengan cara yang sepatutnya, yang dia potensi dia itu sebagai seorang Muslim itu tak dapat, tak keluar. Maka kita telah merosakkan potensi anak cucu keturunan kita. Maka bila dalam masyarakat terjadinya begini, maka terjadilah apa? Kerosakan di muka bumi. Lepas tu barulah kita boleh cerita orang yang terima rasuah lah, orang yang bunuh orang lain lah, orang yang berlaku zalim ambil hak orang lain, orang yang menipu, orang yang tebang balak, yang mencemar udara dan juga air. Itu semua datang daripada mana? Yang buat tu adalah manusia. Kenapa dia tergamak buat macam tu? Sebab dalaman dia tak sempurna, telah dirosakkan oleh siapa? Oleh ibu bapa dan juga oleh masyarakat sekeliling yang tidak menjalankan amanah yang Allah dah berikan ini dengan sebaik. Maka sebab itu kita dengan Al-Quran, Imam Al-Ajuri, salah seorang ulama bahasa Al-Quran, dia menulis satu kitab yang namanya Akhlaqul Quran. Dia kata apa? Ahli Al-Quran yang sejati adalah mereka yang fokus utamanya ketika membuka lembaran Al-Quran, dia berkata, mata attakhidhu bima atlu. Bilakah aku dapat mengambil pengajaran daripada apa yang aku baca?
bukanlah tujuannya ketika membuka Quran itu dia cakap kat diri dia, bila aku boleh khatam surah ni. Itu Imam Al-Ajuri kata. Orang yang sejati, pembaca Al-Quran yang sejati ialah bila dia buka Quran, soalan yang dia tanya pada diri dia ialah, bila aku boleh nak ambil pengajaran ataupun peringatan daripada Quran ini. Dia bukan tanya bila aku nak khatam surah ni. Dia tak tanya soalan tu. Maka inilah yang orang yang disebut sebagai akhlak sejati seseorang dengan Al-Quran. Dia lebih utamakan bila pengajaran dan peringatan Quran ni aku boleh ambil. Kenapa? Kerana dengan melalaikan amanah ini, tidak memberi perhatian, memandang berat terhadap amanah yang Allah berikan ini, kesannya adalah kerosakan yang terjadi di bumi. Kan? Pada awal surah Al-Baqarah, Allah ada sebut tak tentang kerosakan? Ada kan? Ayat yang ke-11. Allah sebut surah Al-Baqarah ayat yang ke-11, muka surat yang ketiga. Allah sebut wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Terjemahan, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Ayat ni cerita tentang siapa? Siapakah mereka dalam ayat ni? Manusia. Dan apabila dikatakan kepada mereka manusia, lebih khusus lagi dalam ayat ni konteksnya kepada orang Islam, Muslimin, golongan munafik. Lebih khusus pada golongan munafik. Ayat sebelum kan? Itulah ayat kan. sebelum ni cerita tentang orang-orang munafik, iaitu orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit. Maka Allah kata kepada dia apa? Jangan buat kerosakan di muka bumi. Adakah dulu tu dia orang pergi membalak ke, buat pencemaran air dan udara ke? Adakah itu kerosakan yang mereka buat? Tidak, bukan. Kerosakan adalah pada iman, pada tauhid kepada Allah SWT. Itu kerosakan yang mereka lakukan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tak menyedari. Sebab apa? Fi qulubihim maradun. Dalam hati itu dah ada penyakit dah. Sudah tak boleh sedar, dah tak boleh nampak dah hakikat yang sebenar tentang suatu perkara itu. Itu ayat 13 Allah kata apa? Idza qila lahum aminu kama amanan nas. Allah suruh dia beriman. Betul-betul percaya dan yakin dengan apa? Dengan amanah yang Allah berikan itu, dengan Al-Quran, dengan Rasul yang Allah utus itu, percaya. Itu masalah. Amanah yang tidak dijalankan dengan sebaiknya, ia membawa kerosakan di atas muka bumi. Maka masalah yang kita lihat pada masyarakat kita pada hari ini, kita cerita masalah pendidikan, kita cerita masalah sosial, masalah apalah kan. Kalau memang baca mengenai masalah-masalah sosial sekarang, memang kita pun tak lalu naik nak baca kan. Kita baca mengenai masalah ketagihan seksual yang saya pernah sebutkan mengenai sebelum ni kan, ketagihan seksual kalangan budak perempuan umur 12 hingga 16 tahun yang dah ketagih sangat, percuma je, tak perlu bayar, percuma je buat kan. Kita cerita tentang masalah-masalah sosial yang sangat banyak. Seminggu lepas seorang doktor dan dekat TikTok dia menunjukkan kekecewaan dia tengah ready nak pergi masuk dewan pembedahan kan, nak bedah apa, nak pergi buat operation untuk seorang budak perempuan berumur 12 tahun nak bersalin. Umur 12 tahun nak bersalin. Kita tengok masalah sosial, itu masalah kita rasakan anak orang lain. Kita rasakan ini masalah yang ada di sini. Tapi puncanya daripada siapa? Puncanya daripada setiap kita ini yang tidak menjalankan amanah Al-Quran yang Allah berikan ini dengan sebaiknya. Akhirnya terjadi kerosakan yang kita lihat pada masa ini. Maka nanti selain daripada anak-anak generasi ini akan ditanya tentang dosa yang mereka lakukan, siapa lagi akan ditanya? Sudah tentu kita
sudah tentu kita yang akan ditanya, ibu bapa akan ditanya, masyarakat akan ditanya. Sebab mereka rosak ini adalah kerana kan kita duk blame dia orang ni rosak, dia orang ni degil, dia orang ni tak nak dengar cakap, tapi dia adalah hasil daripada orang-orang terdahulu yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka dengan sebaik. Maka sebab itu kalau kita lihat, bila je Rasul ataupun Nabi diutus, kan masyarakat akan jadi apa? Akan tersebar kepada mereka kebaikan. Sebab apa? Rasul itu menjalankan tanggungjawab mereka dengan cara yang sesempurna mungkin, dengan cara yang sebaik mungkin. Maka kebaikan pasti akan tersebar. Jika diabaikan suruhan Allah yang ada dalam Al-Quran, maka yang akan tersebar adalah kerosakan. Tidak mungkin akan tersebar lagi, akan tersebar kebaikan. Maka ini sebenarnya kesedihan kita terhadap anak-anak kita pada zaman ini, dan juga kita nak tangisi diri kita yang telah hasil daripada tangan-tangan kita inilah yang telah merosakkan masyarakat kita, anak-anak keturunan kita pada hari ini. Baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah sebut pada awal-awal permulaan Al-Quran pada surah Al-Baqarah, kerana Allah nak suruh betul-betul bagi perhatian kepada Al-Quran. Kesannya sangat besar. Bila seorang tak bagi perhatian, seorang tak bagi perhatian, akhirnya dia akan membawa kerosakan di muka bumi. Bumi akan rosak. Bermula dengan orang-orang yang berada di dalamnya mula tak memberi perhatian, tak menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Tapi kita duk salahkan anak-anak kita mungkin tak nak dengar cakapnya, mungkin degil je, kan. Tapi itu semua adalah kesan daripada apa? Kalau sebut kan apa yang terjadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahirnya kerosakan di darat dan juga di lautan. Sebab apa? Hasil daripada aydin nas, hasil usaha tangan manusia. Kan? Kerosakan yang ada secara fizikalnya, apa yang rosak di muka bumi, tangan manusia yang buat. Tapi tangan itu adalah daripada manusia. Manusia itu telah rosak sehingga dia membuatkan kerosakan. Betul tak? Orang yang baik, dia tak nak buat sesuatu benda tu dia rosak. Kan? Mekanik tugas dia nak membaiki ke nak merosakkan? Baik. Foreman, kan, tugas dia nak membaiki lah. Sebab apa? Kerja dia kerja baik, itu tugas dia nak membaiki. Dia tak akan merosakkan. Kan? Maka orang yang baik akan membuat perkara yang baik. Maka orang yang rosak, dia akan membuatlah kerosakan sesuailah dengan sifat dia. Maka yang nak kena cari punca, macam mana kerosakan itu boleh terjadi. Bukan nak cari ini salah siapa yang rosakkan. Tak, macam mana kerosakan itu boleh terjadi. Itu yang kita nak beri perhatian supaya kerosakan ini tidak berlarutan, tidak berpanjangan. Mungkin anak kita tak kena hari ini, cucu kita mungkin tak kena hari ini, okey. Tapi yang di bawah-bawah itu nanti kita tak tahu. Dan yang paling kita takuti ialah kita menyumbang terhadap kerosakan yang ada sekarang ini. Sedangkan kita sedang membaca Al-Quran. Maka kita dah lalu pada ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan juga ahli keluargamu. Ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan telah berlakunya kerosakan, maka kita sebenarnya sedang hanya memperbaiki dan menyelamatkan diri kita, dan kita tidak mempedulikan orang-orang lain yang berada di sekeliling kita. Maka belum lagi sempurna pengajaran ataupun tanggungjawab yang kita jalankan terhadap Al-Quran. Belum habis lagi. Berapa kali pun mungkin kita khatam Al-Quran itu, tanggungjawab itu belum lagi selesai. Selagi ahli keluarga dan juga orang keliling kita tidak usahakan daripada melakukan kerosakan. Baik. Maka Al-Quran kalau diturunkan ke atas gunung ganang, dia akan khusyuk dan menjadi pecah belah kerana takutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila lalu ayat ini, kita tak boleh larilah daripada ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah,
pada ayat yang ke-70, ayat 74. Kita nak baca juga ayat ni. Kita tak baca lagi ayat ni. Baik, muka surat 11, surah yang kedua, ayat 74. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak dengar suara Jaya. Dia ada mute. Baik. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa Inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Terjemahan. 74 Ustaz ya? Ya, betul. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik. Ayat ni poin kita ambil adalah mengenai apa? Mengenai batu lah. Kan, sebab ayat bincangan kita adalah mengenai gunung ganang yang majoritinya terdiri daripada batu. Kalau Allah kata daripada batu pun boleh terpancar keluar mata air daripadanya. Al-hijarah batu. Dan ada juga di antara yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Ada min khasyatillah. Dua ayat tetapi membawa sebab yang sama. Ayat ke-21 Allah sebut apa? Kenapa gunung-gunung jadi khasyian mutasaddian? Bersujud dan berkata. Khasyian mutasaddian min khasyatillah. Sini pun sama. Batu itu terkeluar air, pecah, boleh terjatuh sebab apa? Min khasyatillah. Dua ayat tapi membawa reason yang sama. Takut. Tapi kenapa dia tak pakai perkataan khofa sini, Ustaz? Baik, soalan yang baik. Kita akan pergi pada bahagian itu insya-Allah. Baik, ayat ini disebut summa qasat qulubukum. Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras seperti batu. Dan permulaan surat ni, permulaan ayat ni Allah tu beritahu. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu. Baik, adakah hati itu dia terus menjadi keras? Ada kita lahir je hati tu keras? Tak, kan? Hati itu tidak keras waktu dilahirkan. Hati itu sangat baik, hati itu sangat lembut. Itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia, setiap manusia. Tapi kenapa hati itu menjadi keras? Tak disirami. Tak disirami. Kan? Baik, surah ke-17, surah ke-57 ayat ke-16. Muka surat 539. Muka surat 539 surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat ke-16. Muka surat 5 apa? 539.
Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. Terjemahan. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Allah tanya, apakah jawapan? Allah tanya, dah sampai belum masa? Dah. Hati nak tunduk patuh. Dah sampai ke belum? Ini soalan Allah tanya pada setiap kita. Allah tanya, belum sampai ke lagi masa untuk hati kamu itu khusyuk dengan mematuhi peringatan dan pengajaran daripada Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Allah tanya. Belum lagi ya Allah. Esok lagi, belum lagi ya Allah. Bulan depan, belum lagi ya Allah. Tahun depan, belum lagi ya Allah. Maka Allah kata, berlalulah masa yang panjang. Fatala alaihimul amad. Maka orang-orang itu melalui masa yang lanjut, masa yang panjang. Tala ni asalnya dia tawil, panjang. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Baik, maka ayat Al-Baqarah tadi dia terus mula dengan hati mereka telah menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ayat ini bagi tahu macam mana hati itu boleh jadi keras. Hati itu boleh jadi keras sebab dia telah lama meninggalkan, menjauh daripada Al-Quran ini. Fatala alaihimul amad. Quran Allah dah bagi, cuma kan panjang masa dia tu jauh dengan Quran. Sebab itu hati itu menjadi keras. Maka Allah tanya, belum sampai ke lagi masa ni nak ikut Quran. Belum sampai ke lagi masa ni nak ikut Quran. Kan? Allah kata, jangan lama-lama sangat. Jangan jadi macam orang dulu-dulu. Yang dia orang pun aku bagi juga kitab kepada mereka untuk mereka taat, untuk mereka patuh, untuk mereka ikut apa yang ada dalam kitab tu. Tapi mereka biarkan je Quran tu. Biarkan je kitab mereka itu. Lama sangat. Dia tak bagi perhatian. Akhirnya apa? Hati menjadi keras. Maka bila hati dah jadi keras, jadi apa? Jadilah dia macam ayat Al-Baqarah tadi. Yang apa? Yang tak boleh nak buat apa dah. Dah jadi keras daripada batu. Batu pun air boleh terpancar. Tapi hati kalau keras dah tak boleh nak buat apa. Sebab itu hati yang keras dia akan membawa kepada wa katsirum minhum fasikun. Akan membawa kepada kefasikan. Akan buatkan orang tu buat dosa kecil berterusan. Bila dah biasa, dia akan pergi buat dosa yang besar pula berterusan. Akhirnya akan bawa kepada apa? Akan bawa kepada ayat yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah tu. Apa dia? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum nar. Dan ada pun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Maka fasik dia bermula dengan apa dia, reason dia? Hati yang keras. Hati yang keras kenapa?
kerana lama sangat dia tak bagi perhatian dengan Al-Quran. Baik, maka ini dua ayat ini dan juga ayat Al-Baqarah tadi yang memang tak lari dalam pada kita nak menyebut atau membincangkan mengenai ayat ke-21 daripada surah Al-Hasyr ini. Dan Al-Jabal iaitu mengenai bukit gunung ganang yang dipenuhi dengan batu-batu, tapi kenapa mereka boleh pecah? Soalannya. Di sini Allah sebutkan min khasyatillah, kerana takutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Baqarah tadi sama, surah 2 ayat 74 tadi sama yang Allah sebutkan batu itu menjadi pecah jatuh kerana takutkan kepada Allah. Dan soalan Hajar Nuriyah, kenapa Allah guna khasyatillah kan tak guna khauf? Kan kerana khauf dalam Quran juga membawa maksud takut juga. Kenapa Allah guna khasyatillah, Allah tak guna khauf? InsyaAllah kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, saya nak share daripada kelas yang lain mengenai Al-Quran. Ayat Baik, ni saya rasa saya rasa ada dia punya apa ni. Macam kita baca doa khatam Quran yang saya belajar ni kan. Daripada kelas lain lah. Macam waj'alhu li hujatan. Hujatan tu ada maksud dua makna. Daripada masa sama ada Al-Quran tu sebagai pembela kita atau satu lagi Al-Quran sebagai pendakwa. That means maknanya kalau kita pecah amanah Al-Quran tu daripada masa akan mendakwa kita dan bukan membela kita. Masya-Allah. Itu daripada share grup-grup kelas lain lah, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu adalah hujjatul laka. Ni kelebihan bahasa Arab. Kan? Saya pernah sebutkan tapi saya nak tulis kat, saya sambung balik. Tu dia tulis, nak tulis kat. Kelebihan bahasa Arab. Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjah. Kan hujjatun. Kemudian Nabi kata, laka au alaika. Baik. Bezanya pada lam dan juga ni je. Bezanya laka ataupun alaika, dua saja. Tapi laka ni maksudnya pendakwa. Maaf. Laka maksudnya adalah pembela. Alaika maksudnya pendakwa. Beza pada huruf jar saja. Belajar bahasa Arab, huruf jar yang kita hafal 8 tu, min ila an ala. Ini antara kegunaan dia. Dalam bahasa Arab beza tu je. Laka, alaik. Tapi laka maksudnya pembela, alaika maksudnya pendakwa. Kenapa jadi pembela dan pendakwa? Balik tadi kepada ayat amanah yang tidak dijalankan. Maka kena dakwa lah. Kan tak buat kerja, kenalah dakwa. Persatuan Buruh dakwa lah. Tak buat kerja, patut buat kerja. Tak buat kerja, kenalah dakwa. Jazakumullah khairah. Jawab atas perkongsian tersebut. Baik, itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat daripada ambil. Semua maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhum.